Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada hari ini tibalah giliran saya untuk membuat resensi daripada buku yang ditulis oleh Robert Greene, iaitu buku 48 Laws of Power, dan saya diberi tugasan untuk meresensi bab 24 yang bertajuk Play the Perfect Courtier. Saya Ahmad Fahmi Benona, pelajar daripada Sarjana Perguruan Agama Mod A 20ML 002. Hipnosis bagi buku ini ialah berkenaan dengan seorang pendamping yang bijak. Seorang pendamping yang baik itu perlu bijak mengatur strategi hidup mereka dalam dunia politik ataupun dunia pengurusan yang kerap kali dikelilingi oleh orang-orang yang memiliki kuasa ataupun latar belakang dan status yang berbeza. Pendamping yang bijak pandai dalam strategi misdirection ataupun mengalihkan perhatian dan memanipulasi keadaan yang akhirnya akan menguntungkan mereka sendiri. Pendamping ini bukan saja patuh dan tunduk kepada orang atasan, akan tetapi mereka bijak memanipulasi kuasa mereka ke atas orang lain secara tidak langsung. Dalam bab ini, Robert Greene menggunakan 10 contoh yang berkisarkan tentang sejarah sebenar tentang tindakan yang salah dalam berurusan dengan seorang ketua. Contoh-contoh yang beliau gunakan adalah raja bagi sebuah negeri. Walau bagaimanapun, menurut saya, bagi kursus pengurusan kurikulum ini, kita boleh sifatkan raja sebagai ketua ataupun bos kita ni dalam pengurusan. Walau bagaimanapun, disebabkan keterhadan masa, saya hanya akan memilih 3 daripada contoh yang beliau gunakan. Contoh yang pertama adalah antara Alexander the Great dengan Callisthenes. Alexander merupakan seorang penguasa ataupun raja yang besar dan minat kepada perbincangan falsafah, dan beliau juga merupakan anak murid kepada Aristotle. Suatu hari Alexander merungut dalam kempen memperbesarkan wilayahnya, dia tidak boleh berbincang hal-hal falsafah dengan sembarangan orang. Aristotle mencadangkan untuk membawa bekas anak didiknya, iaitu Callisthenes. Malangnya, tidak seperti Aristotle, Callisthenes masih berjiwa muda dan belum pandai berbahasa halus. Jika dia bertutur, dia akan terus lepas cakap ataupun speak his mind. Kerap kali sewaktu kempen, Callisthenes terus menggunakan ketajaman fikirannya secara terang-terangan mengkritik tindakan Alexander yang merupakan ketuanya sendiri, dan ini mengakibatkan Alexander tersinggung dan akhirnya Alexander menghukum bunuh Callisthenes. Pengajaran di sini ialah kejujuran yang melampau dalam mengkritik akan membinasakan diri sendiri walaupun kritikan itu benar. Contoh yang kedua adalah antara Maharaja Han di China yang memerintah China pada tahun 333 BC dengan si penjaga mahkota raja. Suatu hari raja ini tertidur di taman istananya tanpa mengenakan sebarang pakaian. Tiba-tiba lalulah seorang pekerjanya yang tugas pekerjanya hanyalah menjaga mahkota raja tersebut. Bila ternampak keadaan raja yang tanpa berbaju, si penjaga mahkota bertindak membuka bajunya sendiri dan menutup tubuh raja itu dengan niat untuk melindungi raja tersebut dari kesejukan. Besoknya raja ini terbangun dan melihat badannya ditutupi kain yang tidak sepatutnya. Setelah mendapat tahu, raja tersebut memanggil dan menghukum 2 orang. Yang pertama ialah penjaga baju raja tersebut dihukum bunuh kerana tidak peka akan tugasnya, dan yang kedua dipancung kepalanya ialah si penjaga mahkota tadi kerana bertindak di luar arahan. Pengajaran di sini ialah kita tidak boleh bertindak di luar batasan dan hanya lakukan apa yang diarahkan. Jika kita bertugas di luar daripada yang diperlukan, seringkali ia akan disalah ertikan. Contoh ketiga ialah di antara Alfonso Aragon I dengan seorang hamba miliknya. Suatu hari, hamba ini menceritakan tentang mimpi miliknya. Di dalam mimpi itu, hamba tersebut memperolehi hadiah daripada Alfonso yang berupa senjata,
kuda dan juga pakaian. Alfonso melihat ini sebagai peluang untuk meninggikan darjatnya sebagai seorang raja, mengatakan itu bukan mimpi, sebaliknya ia adalah kenyataan. Hamba itu pun dikurniakan seperti yang dia mimpikan. Melihat keadaan itu, hamba tersebut mula memanipulasi keadaan dengan menceritakan besoknya dia bermimpi lagi Alfonso memberikan dia beberapa peti emas. Melihat keadaan ini, Alfonso merasa terhina dan dipermainkan, lalu dia mengatakan jangan percaya pada mimpi lagi kerana ianya semua adalah bohong. Pengajaran di sini ialah berhati-hati bila kita ni berhajat kepada orang atasan ataupun meminta daripada orang atasan, kerana jangan terlalu memaksa dan biarkan mereka memberi apa yang mereka mahu beri tanpa diminta. Dalam bab ini juga Robert Greene menceritakan 16 kriteria bagaimana untuk menjadi seorang pendamping yang sempurna. Yang pertama ialah pendamping tersebut perlu sentiasa pandai menyenangkan hati ketua. Kedua, pendamping perlu patuh kepada ketua dan bijak mengasingkan diri dengan orang lain. Akan tetapi, pendamping ini tidak boleh mengasingkan diri daripada ketua dalam masa yang lama dan bijak juga dalam memanipulasi orang lain. Selain daripada pandai menjadikan ketua berasa lebih berkuasa, pendamping ini perlu pintar membuatkan orang lain gentar akan dirinya, kemas dalam penampilan diri dan ramah dan sopan dengan ketua. Beliau juga perlu bijak, campur tangan secara tidak langsung dan petah dalam berbicara. Seringkali juga, oleh kerana tindakan pendamping ini, beliau akan mendapat pujian yang terbaik dan kritikan secara sembunyi daripada ketua. Pendamping yang sempurna juga menurut Robert Greene perlu pandai menarik perhatian orang lain, tahu bila hendak merendahkan diri, pintar dalam mempengaruhi orang lain dan amat digemari oleh ketua dan menikmati faedahnya. Kadangkala seorang pendamping ketua ini boleh berkuasa lebih daripada peraturan yang telah ditetapkan. Kekuatan dalam bab 24 ini menurut saya ialah bab ini mengajar kita tentang survival of the fittest, terutama dalam dunia pengurusan. Kerana seringkali dalam dunia pengurusan, kita ini akan berhadapan dengan orang-orang yang mempunyai pelbagai latar belakang, status, umur dan juga pangkat. Jadi beberapa strategi pendamping yang dianjurkan oleh Robert Greene tadi boleh digunakan. Walau bagaimanapun menurut saya, beberapa hal yang dibincangkan dalam bab ini agak bercanggah sedikit dengan apa yang Islam ajarkan kepada kita. Seperti contoh sifat jujur. Islam menganjurkan kita bersifat jujur dan amanah, akan tetapi menurut Robert Greene, sikap jujur tidak akan membawa kepada kejayaan diri, malah boleh mencelakakan diri sendiri. Secara peribadi, saya kerap kali cringe ataupun tidak nyaman kerana setiap langkah-langkah yang dianjurkan oleh Robert Greene ini adalah seperti strategi mengampu dan seolah-olah menjahanamkan orang lain demi kepentingan diri. Kesimpulannya ialah setiap organisasi memiliki retap dan peraturannya yang tersendiri. Seorang ahli kepada suatu organisasi perlu peka dalam mempelajari peraturan yang ditetapkan oleh organisasi tersebut. Ini demi mengelakkan diri mereka ditimpa perkara yang tidak disangka ataupun tidak dimahukan. Ini termasuklah menjadi seorang team player dalam sebuah kumpulan ataupun organisasi yang peka dalam segenap hal. Itu sahaja resensi daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.